Pakar Kesihatan Awam Dr. Farhan Rusli bersama saya dalam jam ini untuk mengulas beberapa perkara berkaitan dengan sidang media yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan sebentar tadi. Dr. Farhan, jaminan KKM untuk persediaan menghadapi gelombang Omikron. Angka lebih 27,000 itu sudah pasti menggurunkan kita. Tetapi ada beberapa adjustment ataupun perubahan yang dilakukan oleh kementerian untuk menangani gelombang ini. Antara lain ialah dengan melihat kepada kemasukan sakit ke hospital. Kalau dahulunya kategori 3, 4, 5 itu yang kita masukkan. Tapi sekarang ini kata YBKJ tadi, kategori 1 kalau ada masalah kesihatan atau latar belakang yang komorbid yang tinggi, turut dimasukkan ke hospital untuk pemantauan. Bagaimana kita melihat kepada gerak kerja dan juga perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan ini bersesuaian dengan gelombang Omikron itu sendiri? Dr. Farhan, dengar saya? Dr. Farhan, kalau dapat mendengar. Okey. Baiklah, kami cuba dapatkan Dr. Farhan sebentar lagi. Ada sedikit masalah teknikal di situ. Kami akan bersama dengan Dr. Farhan Rusli untuk mendapatkan perkembangan lanjut dan juga ulasan beliau mengenai apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan sebentar tadi. Kami berhenti dahulu. Bertemu lagi kita dalam Buletin Awal ni, Dr. Farhan Rusli sudah bersedia di talian untuk mengulas mengenai sidang media oleh YBKJ tadi. Dr. Farhan Rusli, KKM memberi jaminan bahawa akan lebih bersedia untuk menghadapi gelombang Omikron ini. Ada juga sedikit sebanyak adjustment ataupun perubahan yang dilakukan dengan cara kemasukan ke hospital dan sebagainya. Bagaimana kita melihat ini bersesuaian dengan faktor dan juga cara Omikron itu sendiri? Jadi apa yang kita dapat nampak ialah pergerakan Omicron ini dia akan menular lebih banyak ya daripada Delta yang dahulu. 4 kali ganda cara dia masuk ke dalam orang, menjangkiti orang, penularan dia adalah amat besar sekali. Tetapi apa kita tengok daripada segi kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan, kita faham bahawa kemasukan ke dalam hospital dan yang menggunakan ataupun yang memerlukan bantuan pernafasan seperti ventilator, ICU care, rawatan rapi dan sebagainya adalah amat kurang sekali ataupun tidak setinggi Delta. Tetapi kita kena faham sesuatu di sini. Walaupun ia adalah sikit, tetapi kita harus tangkap apa yang dikatakan oleh YBKJ tadi adalah ada kenaikan sikit. Tapi kita tahu sikit-sikit lama-lama boleh jadi bukit. Jadi kita harus juga mengambil tingkah laku yang bertanggungjawab untuk memastikan kita tidak menularkan benda ini dengan lebih teruk lagi, terutamanya di dalam kalangan mereka yang belum lagi menerima vaksinasi ataupun belum lagi menerima booster. Dr. Farhan, benar sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kalau hari ini kes kita 27,000 itu, kemungkinan ianya meningkat dengan lebih tinggi itu ada. Dan bagaimana kita boleh mengatakan bahawa kalau 1% daripada jumlah kes yang banyak ini dimasukkan ke hospital, adakah masih lagi dapat menampung sistem kesihatan kita pada hari ini? Walaupun YBKJ mengatakan tadi hanya 4% sahaja alat bantuan pernafasan yang digunakan untuk COVID digunakan pada ketika ini. Tetapi kita pun juga faham rakyat negara kita ini ada banyak masalah darah tinggi, kencing manis dan sakit jantung. Bagaimana Omikron dan ini memberikan kesan kepada mereka yang sudah pun ada penyakit berjangkit atau penyakit tidak berjangkit ini? Jadi apa yang paling penting ialah bila kita tengok daripada data yang telah kita diberikan kepada kita dapat tengok bahawa mereka yang tidak menerima vaksin dan mereka yang ada gejala lain seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit lain, mereka sebenarnya risiko paling tinggi sekali untuk mendapat ventilator. Jadi bila kita tengok jumlah kes yang masuk ke dalam hospital kita tidak setinggi tahun lepas, ini kerana vaksin-vaksin yang telah diberikan kepada jumlah rakyat ramai ini ada memberi kesan yang positif kepada kemasukan. Jadi apa yang penting sekarang ialah walaupun kita sudah menerima vaksin 1 dan 2, kalau kita tidak lagi mengambil booster, kemungkinan apabila daya ketahanan imuniti dalam badan kita ini menurun, kita mungkin boleh masuk ke dalam golongan yang akan ke hospital jika kita tidak mengambil dos penggalak dan sebagainya. Jadi apa yang saya ingin tekankan di sini ialah memang benar 4% ventilator digunakan sebagainya. Tapi bayangkan jika setiap hari kalau ada 100 orang masuk ke dalam rawatan rapi, lama-lama lepas 10 hari, 20 hari, 30 hari dia akan jadi kes hingga beribu. Dan pada itulah ia akan merosakkan ataupun meranapkan sistem kesihatan kita. Dan kita tidak mahu ia sampai ke tahap itu. Jadi tanggungjawab untuk mengambil booster dan dos penggalak itu adalah kembali kepada rakyat.
58% sudah mendapatkan dos penggalak. Akan tetapi Kementerian Kesihatan menetapkan ataupun mengasaskan sehingga 70% supaya kita benar-benar bersedia. Melihat kepada pelaksanaan dos penggalak yang sudah beberapa bulan dijalankan, adakah ini agak perlahan dan juga ada golongan yang masih lagi enggan? Mereka ambil vaksin 1 dan 2 tetapi mereka boleh jadi anti booster dalam masa yang sama. Dan gerakan ini cukup agresif. Mereka bercerita mengenai AEFI tapi dalam keadaan sekarang dengan kes tinggi dan sebagainya, bagaimana mereka perlu mengubah persepsi dan perlu dilindungi juga, dan juga aspek komunikasi di kalangan Kementerian Kesihatan juga untuk menerangkan. Kita cakap pada benda yang paling mengikutkan data lah. Kita bukan cakap guna fakta, kita cakap dengan bersahaja lah pasal perkara ini. Lebih daripada 88% daripada kaum Cina telah mengambil vaksinasi dia di beberapa tempat. Dia almost 90%. Tetapi di dalam kalangan kaum orang Melayu, bangsa Melayu, kita nampak ada yang 15%, ada yang 35% di dalam kawasan-kawasan di dalam negara kita. Menunjukkan mereka ni sebenarnya adalah kaum yang paling rendah menerima booster. Ini adalah sesuatu yang amat pelik kerana mereka ini adalah golongan yang telah mengambil dos 1 dan 2. Tetapi apabila dia masuk ke dalam kawasan booster, kita dapat tengok mereka seolah-olah enggan, dan kita tengok daripada segi sentimen yang telah dinaikkan, ada beberapa kumpulan yang mengatakan bahawa selepas ambil booster akan lebih sakit, selepas ambil booster akan pengsan, akan masuk hospital dan sebagainya. Tapi perkara-perkara ini dilontarkan tanpa asas ataupun tanpa evidence, dan inilah sebenarnya yang membuatkan orang-orang lain yang ragu. Jadi kepada saya, jika anda tidak ingin mengambil booster, letakkanlah benda itu hanya kepada diri anda. Janganlah kita menghasut orang-orang lain, menghasut komuniti, geng-geng surau kita dan yang lain untuk tidak mengambil booster pula. Kerana jika ada sesuatu yang berlaku kepada komuniti ataupun geng-geng surau kita ini kerana kita yang telah mengatakan kepada mereka jangan ambil booster, adakah kita yang akan bertanggungjawab? Semestinya tidak. Mereka ini akan masuk kepada fasiliti kesihatan. Doktor-doktor kita juga yang akan merawat. Pada masa itu, kita akan bertanya, kenapa tak ambil booster? Dia kata sebab ada orang mengatakan pada dia booster tak bagus, booster tak elok. Tapi orang yang telah mengkhianati dan mengatakan kepada komuniti ini untuk tidak mengambil booster, mereka akan mengangkat tangan seolah-olah tidak akan mengambil apa-apa tanggungjawab. Booster tak nak ambil tapi raya mahu, dan juga raya itu yang ditunggu oleh mereka. Tapi Dr. Farhan, bagaimana kita mengadaptasi juga kepada keadaan semasa Omicron? Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa kita tidak akan lagi disebarkan ataupun diberitahu mengenai kes harian baharu pada setiap petang. Ianya harus dibaca bersama dengan yang lain. Dan juga kes harian juga perlu dilihat kepada per 1 juta penduduk untuk kita tahu kes itu tinggi bagaimana. Justru bagaimana kita perlu juga ada satu mindset yang betul apabila kita melihat kepada data-data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan setiap hari. Kerana kes harian itu mungkin akan naik lagi dalam masa sehari dua ni. Jadi apabila kes itu mungkin esok dia akan umumkan 33,000 kes ya pada 10 pagi esok ya, contohlah ya, kita cakap contoh ya, 33,000 kes. Ia tidak boleh dibaca 33,000 saja. Kita tidak boleh melonjak mengatakan kita sekarang lebih teruk daripada tahun lepas dan sebagainya. Tidak. Kerana kita punya vaksinasi coverage adalah amat tinggi. Selepas itu kita kena tengok berapakah jumlah peratusan daripada itu yang sebenarnya memerlukan bantuan ke pernafasan yang perlu masuk ke dalam hospital. Dan kita kena baca juga daripada mereka yang masuk ke dalam hospital ini, berapakah sebenarnya jumlah daripada mereka sebenarnya yang belum lagi divaksinasi, belum lagi di booster dan sebagainya. Inilah baru kita akan mendapatkan gambaran yang sebenar. Dalam kalangan rakyat kita dan masyarakat kita ini, siapakah golongan-golongan yang paling berisiko, yang paling tinggi sekali? Dan inilah sebenarnya golongan-golongan yang harus mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif. Jadi saya berikan contoh, Yusuf, kalau esok kita tengok pengumuman yang diberikan 33,000 plus kes ya, dan kita akan dapat tengok ada mungkin 140 yang masuk ke dalam rawatan rapi dan sebagainya. Kita tengok daripada 140 itu, adakah mereka daripada golongan umur 50 tahun ke atas belum lagi menerima vaksinasi ataupun belum lagi menerima booster. Jadi bila kita dapat membacakan data itu sebegitu, apabila orang yang di dalam golongan itu membaca perkara itu, dia tahu,
saya sebenarnya paling berisiko paling tinggi sekali untuk masuk ke dalam itu, untuk bantu pernafasan, hospital dan sebagainya, dan mereka akan mengambil langkah proaktif. Inilah sebenarnya kita mengatakan tentang empowerment ataupun pemerkasaan kesihatan awam balik kepada rakyat. Berlaku peningkatan sehingga 160% jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak. Sekarang ini peak sudah berlangsung untuk vaksinasi kanak-kanak. Mengapa ini adalah peluang ataupun waktu yang paling cepat untuk kita pergiatkan untuk anak-anak ini divaksin, doktor? Jadi kita kena faham sesuatu. Apabila kita telah mengambil sesuatu ubat kepada orang dewasa dan kita telah tengok bahawa ia memberikan kesan yang efektif, kesan yang positif, bermakna kita sekarang kembali kepada zaman seperti dulu kala, cuma ada beberapa SOP seperti memakai pelitup muka, jarak sosial, penjarakan sosial dan sebagainya. Tetapi kita telah kembali sedikit sebanyak kepada sebelum pandemik. Sekarang kita kena fikirkan jika ini selamat untuk diberikan kepada dewasa, ia juga telah dikirakan dan selamat diberikan kepada kanak-kanak. Jadi kita tahu kanak-kanak ini mereka adalah dalam golongan umur yang perlu bersosial. Mereka adalah golongan yang perlu ke sekolah. Dan apabila ini perlu dilaksanakan untuk kanak-kanak, semestinya kita kena memberikan mereka pertahanan yang terbaik. Iaitu benda yang kita sendiri telah terima, kita sekarang nak memberikan pertahanan itu kembali kepada anak-anak kita pula. Supaya mereka boleh kembali kepada keadaan yang normal sedekat yang mungkin ataupun secepat yang mungkin. Inilah sebenarnya waktu yang paling bagus sekali untuk kita berikan kerana negara kita adalah negara yang salah satu negara yang paling tinggi daripada kadar vaksinasi dan kita kena jayakan juga vaksinasi ini untuk anak-anak kita. Jadi kalau anda telah memberikan vaksin BCG, difteria, polio, MMR kepada anak anda, kenapa tidak mahu memberikan juga vaksin COVID kepada mereka? Kerana ini juga adalah vaksin preventable disease. Bermakna ini adalah penyakit yang boleh dicegah melalui vaksin. Jadi berilah pertahanan ini ataupun ketahanan ini kepada anak anda. Terima kasih Dr. Farhan. Pendek kata, angka itu mungkin akan naik dan turunnya COVID-19 kes setiap hari, tapi vaksinasi adalah kata kuncinya untuk melindungi diri. Terima kasih Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.